Hello everyone, welcome back again. Okay ya, seperti biasa saya akan sambung ya dengan tajuk sifat kimia asid karboksilik part kedua. Okay ya. Dalam lesson yang pertama saya bincangkan tentang tindak balas di antara asid dengan base, asid dengan alkali ya. Okey, hari ini kita sambung pembincangan kita dengan tindak balas yang ketiga. Okey ya, inilah yang ketiga. Kita lihat ya, number 3. Okey, tindak balas di antara asid karboksilik dengan karbonat logam. Okey ya, karbonat logam. So dia akan menghasilkan garam karboksilat. Okey ya, garam karboksilat. Oleh sebab garam karbonat, so dia ada bebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Dan air. Okey. Kita lihat contoh dia ya. Okey, saya gunakan contoh yang pertama, saya gunakan asid etanoik ya. So asid etanoik seperti biasa, formula AMD ialah CnH2n tambah 1 COOH. So kalau saya nak asid etanoik, okey ya, asid etanoik. Okey ya. So saya mesti gantikan sebab etanoik adalah 2 karbon kan. So 2 karbon, so tolak 1, saya mesti gantikan N sama dengan 1 untuk dapatkan formula dia lah. Kamu tahu sebabnya ya, sebab dia sudah ada ekstra 1 karbon kat situ. So you ganti 1, you dapat 2, you ganti 2, you dapat 3. So saya nak 2, saya tolak 1 lah. So gantikan N sama dengan 1. Okey, kita gantikan, kamu gantikan ya. So C1, so CH3 COOH. Okey. Okey, garam karbonat logam. Okey, saya gunakan natrium karbonat lah. Kalau natrium karbonat Na2CO3. Okey. So seperti biasa saya ajar kamu cara yang senang kan, kita pecahkan dia kepada ion. Lagi senang kita nak tulis dia punya persamaan kimia. Okey ya. Okey. Bagi logam karbonat pun saya pecahkan kepada ion dia supaya senang saya nak tuliskan lah. Okey ya. So Na positif plus CO3 tu negatif lah. Okey ya. So yang ni dia lain sikit ya. So ini 2. Okey ya, akan membentuk garam lah. Okey ya. Dan ni 2 akan bergabung. Ni yang membebaskan gas karbon dioksida dan air. Okey ya. So dia takkan bergabung, dia tak bertindak balas lah. Ni 2 bertindak balas. Okey ya. Bertindak balas membentuk karbon dioksida dan air. Okey ya. Kita punya tujuan utama kita ialah kita nak tulis persamaan kimia yang betul. Itu sebab saya pisahkan kepada ion supaya kita senang nak lihat ya formula kimia yang kita nak tulis lah. Okey. So CH3 COO tolak minus ya. Dengan Na positif. So 1 kepada 1 ia akan dapat CH3 COO Na. Okey ya. So CH3 COO Na plus okey ya, yang ni 2 ion ni dia akan bertindak balas ya, bertindak balas membentuk karbon dioksida dan juga air. Okey, so kita kena imbangkan ya, jangan lupa imbangkan. Okey, so saya cek, tengok ya, nampak dengan jelas Na ada 2, dia Na ada 1 je kan. So saya letak 2 kat situ. Bila saya letak 2, CH3 COO ni automatically jadi 2 lah. So untuk imbangkan saya letak 2 di sini. Okey ya, so dah imbang dah. Kita lihat
2 CH3COO, 2 CH3CO. Kita kira sekali, senang sikit. Na2, Na ada 2. Okey. Okey, kira H ni 1. Okey ya. So ada 2 H kan. Okey, so hidrogen pun dah balance. Okey ya. Kita lihat satu karbon. Okey, satu karbon berapa oksigen? 3 kan. 2 tambah 1, 3 oksigen lah. Okey. So sudah balance. Ini cara kita nak imbangkan lah. Okey. Okey, kita cuba. Okey, so nama dia seperti biasa, ni adalah acetanoid bertindak balas dengan natrium karbonat ya. Okey, natrium karbonat. So garam yang kamu akan dapat ialah natrium etanoat. Natrium etanoat. Okey ya. Okey. Of course, karbon dioksida dan air lah. Plus air. Okey. Okey, saya ambil satu lagi contoh. Okey ya. Kita guna contoh. Okey, asid propanoid lah. Okey ya. Kalau saya nak propanoid, okey ya. Asid propanoid. Dengan saya guna kalsium karbonat lah. Okey ya, katakanlah saya gunakan kalsium karbonat. Okey. Okey, asid propanoid, asid propanoid dia mesti ada 3 karbon kan, mat add prop, so 3 karbon. So saya gantikan N sama dengan 2. Kalau 3 gantikan, tolak 1 gantikan dengan 2. So saya akan dapat C2H5 COOH. Remember ya, formula A memang kita kena hafal. Kalau tak hafal formula A, susah kita nak terbitkan formula molekulnya. So gantikan je. Kalau dah hafal senang je. Okey ya. So 2 tambah 1 3 So asid propanoid. Okey, bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey ya, kalsium karbonat ialah CaCO3. Kita lihat kalsium karbonat. Bahasa besi BM, kalsium karbonat. Okey, kita lihat. So seperti biasa, kita nampak dengan senang kalau kamu pisahkan lah. Okey, pisahkan je, senang sikit. Okey ya, ceraikan mengikut ion dia. Okey. Bagi kalsium karbonat, walaupun dia tak larut dalam air, tapi tak apalah, sekadar kita nak dapatkan formula dia, tak apa kita pisahkan. Sebab yang ni semua you tak payah tunjukkan dalam exam. Tak payah, ni hanya untuk pemahaman kita. Yang penting kita dapat persamaan kimia yang betul dan seimbang. Okey ya, kita lihat C2H5 COO minus. So these two will combine lah. Okey ya, saya tengok saya bulatkan. So these two will combine to form the salt. Okey ya, ni dua akan combine untuk membentuk garam lah. Okey ya, garam. So kita lihat. So crisscross ya. So C2H5 COO minus Ca2 plus. So charge dia lain ya, 2 kepada 1. So kena letak kurungan, jangan lupa ya, dia letak kurungan C2H5 COO kurungan 2 Ca. So dapatlah formula kimia dia dengan senang. C2H5COO bracket 2 Ca. Of course ini dua akan bertindak balas. Okey ya, bertindak balas. Okey, membentuk CO2 dengan H2O. Okey, so you put there CO2 plus H2O. Okey ya. Okay, now kita imbangkanlah. Okay, I use a red pen so that you can see clearly. Okay, so you see here, satu kalsium tetapi
Okey, so bagi kalsium dia imbang lah. Okey ya, bagi kalsium imbang. Tapi kalau lihat CHCOO dulu ni ada 2 kan. So saya kena letak 2 di depan di sini. So 2C2H5COO. So now 2 hydrogen. 2 hydrogen balance. 1 Ca, 1 Ca balance. Okey, CO3, 1 karbon 3 oksigen, 1 karbon 2 tambah 1. Okey ya. 3 oksigen. So balance lah. Okey ya, so letak 2 sahaja di depan sudah balance. Okey ya. Kena imbangkan ya. Okey, saya ajar secara detail cara nak imbangkan. Okey. So nama bagi garam yang terbentuk ialah ini propanoid kan. So kalsium propanoat. Kalsium propanoat. Okey ya. Okey, saya sudah tunjukkan berapa contoh. 2 contoh ya. Only showed you 2 examples. Okey. Okey, saya harap kamu boleh tulis ya dengan betul. Okey. Saya akan pergi kepada next reaction. Okey, next reaction melibatkan okey ya. Okey. Ini adalah tindak balas yang keempat, okey ya. Iaitu asid karboksilik bertindak balas dengan logam reaktif ya. Okey, last one ialah logam reaktif. Okey. Kamu akan dapat garam karboksilat. Okey, garam karboksilat dan hidrogen gas. Gas hidrogen. Okey. Okey, so kita lihat cara nak tulis persamaan kimia ya. Itu yang penting so kita lihat. Okey, saya gunakan asid etanoik CH3COOH. Okey. Bila saya kata logam reaktif, sebelum saya tulis saya terangkan sikit. Kalau kita kata logam reaktif, kalau kamu nak pilih logam sendiri, contoh ya, jangan guna kalsium, natrium ataupun kalium lah. Okey ya, 3 ni jangan guna sebagai contoh sebab dia terlalu reaktif, tidak sesuai dijalankan dalam makmal. Kemudian tak boleh guna kuprum dan juga argentum sebab dia berada di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. So you won't see any reaction. Tiada tindak balas. Okey ya, tiada tindak balas. Okey ya. So kalau kamu tanya best kamu guna zinc atau magnesium, it should be just nice. Okey ya. Okey, jangan guna ya. So 5 logam ni tidak sesuai digunakan lah. Okey ya, tidak sesuai. Okey ya, sebabnya yang ni terlalu reaktif, yang ni tiada tindak balas. So kalau nak ambil contoh zinc dengan magnesium cukup lah. Okey ya. So saya ambil satu contoh, kasih karboksilik. Okey ya, CH3COOH. Okey, bertindak balas dengan zinc ya. Okey. So yang ni boleh dikatakan dia melibatkan pemindahan elektron jugalah. Okey ya. So kita lihat CH3COOH ni dia akan bercerai membentuk ion etanoat dengan ion hidrogen lah. Okey ya. Dan oleh sebab logam terlibat, of course logam tu dia akan menderma elektron membentuk ion zinc dengan elektron. Okey ya. So sekarang kita lihat. So ini 2 ni dia akan bergabung, akan membentuk garam lah. Okey ya, garam. Okey, so kita buat garam dia dulu. CH3COO- Zn2+.
2 kepada 1. So kamu akan dapat CH3 COO bracket 2ZN lah. So you dapat kat sini, tulis kat sini CH3 COO kurungan 2ZN. Okey. Sekarang tadi kita bincang, kita dapat gas hidrogen kan? Mana datangnya gas hidrogen tu? Okey ya. Ion hidrogen ni dia akan terima elektron yang dibebaskan oleh zinc membentuk gas hidrogen. Nampak? So plus H2 di situ. Okey ya. So sekarang kita punya main aim ialah kita kena balancekan equation. So saya nampak je CH3COO2, saya letak 2 di sini, terus imbang. Okey ya. Ni ada 2. Okey. Ni pun ada 2. 1 zinc, 2 hidrogen, 2 hidrogen. Okey, can you see that or not? Okey ya, nama bagi garam ni ialah zinc ethanoate lah, zinc ethanoate. Okay, as I always tell you, this is what we want. Dalam soalan dia selalu tanya persamaan kimia. Kalau ditanya persamaan kimia, kita tuliskan yang ni sahaja. Okay ya. Yang ini saya tunjukkan semua ni ialah untuk for your own understanding lah. Kalau diorang tanya persamaan ion, baru kita tuliskan persamaan ion keseluruhan dia. Okay. So bagi bab ni saya rasa yang ni is more important lah. Selalunya dalam soalan dia akan tanya persamaan kimia. Kalau di docs mungkinlah dia tanya persamaan ion. Okey ya. Okey, kita lihat lagi satu contoh. Saya gunakan contoh, okay, maybe I go for a different acid. Okey ya. So katakan saya nak asid propanoid. So saya gunakan C2H5COOH dengan magnesium pula sekarang. Okey. Kita lihat. So seperti biasa C2H5COOH dia akan bercerai sebab asid kan, bercerai separa. Kita akan dapat C2H5COO- dengan H+. Okey. So magnesium pula dia akan menderma elektron membentuk Mg2++2E. Okey ya. So seperti biasa, okey, saya highlight ni dua akan membentuk garam lah. Okey, dia akan membentuk garam. Ini write down here C2H5COO- dengan Mg2+. So just bring the charge to the opposite. Okey ya, kita kena letak kurungan ya sebab ada 2. So C2H5COO keseluruhan dikurungkan 2 Mg. Okey, itu ialah garam dia. So C2H5COO bracket 2 Mg. Okay, again one more time I show you where does the hydrogen comes from. Hydrogen gas. So hydrogen gas tu dia terima elektron daripada magnesium membebaskan gas hidrogen lah. Okay ya, so plus H2. Okay, now cara nak balancekan equation seperti biasa tadi. Okay ya. So you see C2 is ada 2 kan, so saya letak 2 di situ, dah balance. So 2 C2H5COO, 2 hydrogen balance, 1 magnesium balance. Nama bagi garam ni ialah magnesium ethanoate. Okey ya. Okey. So ada satu lagi tindak balas kimia yang terakhir, iaitu pengesteran. Okey, di mana saya akan bincangkan tindak balas pengesteran ni di tajuk ester. That will be my next lesson lah. Okey ya, sekaligus biar saya buat penamaan dia dulu. Penamaan
Okey, penamaan dia dulu. Kemudian kita bincangkan tindak balas kimia, iaitu pengesteran lah. So at least you will have a better understanding. I will do one shot together. Okay. So that's all for lesson today. Okay. So tu cara kita tulis persamaan kimia. I've already showed you in detail. Okay, all this is I'm showing for your understanding, untuk kamu punya pemahaman. So dalam exam tak payah tulis semua persamaan ion. Kalau kamu faham, you can straight away go for the equation. You can straight away go for the main equation. Okay, I'm showing you all this is you so that you understand how I come about with the chemical equation. Macam mana saya dapat formula persamaan kimia tu. Okay. Okay, itu sahaja. Thank you for your attention. I'll see you in the next lesson.